Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anda di dalam Kanda Carol Channel. Okey, hari ini saya ingin berkongsikan cerita sedikit tentang perjalanan hidup saya ketika saya di sekolah rendah dan sekolah menengah. So, mungkin ramai yang tak tahu dulu saya sekolah rendah di mana dan sekolah menengah di mana. Okey, siapa yang nak tahu, anda boleh stay tune dan anda boleh subscribe channel YouTube ini dahulu. Tekan butang subscribe. Lepas tu loceng sebelah tu Kanda Carol Channel. So tunggu video-video seterusnya. Okey, setelah anda subscribe channel YouTube Kanda Carol Channel, baik, sekarang kita mulakan tentang perjalanan hidup ketika saya berada di sekolah rendah dan sekolah menengah. Dulu, waktu saya darjah 1 sampai darjah 6, dulu saya bersekolah di Sekolah Rendah Kebangsaan Seri Selama. Saya daripada darjah 1 sampai darjah 6. Saya bersekolah di Sekolah Rendah Kebangsaan Seri Selama. Itu saya zaman sekolah dulu. Saya ini boleh dikatakan seperti seorang sportsman lah. Sportsman kata kau. Sombong amat. Sebab dulu, waktu zaman sekolah rendah dulu, saya pelbagai sukan yang saya main. Bola sepak saya main, sepak takraw saya main, lomba lari saya main, lompat pagar sekolah. Kalau sekolah tak lah kan. Saya dulu orang baik tau. Saya sekolah tak pernah ponteng tau. Hari-hari pergi sekolah. Tapi tak belajar pun. Okey, waktu tu ketika saya di bangku sekolah rendah, ketika habis darjah 6, so saya terpilih tau. Waktu tu tahun 1990 berapa? 1998. Tahun 1998, kemudian saya terpilih untuk pergi ke Sekolah Menengah Kebangsaan King Edward VII School, Taiping. Sekolah sukan yang terkenal dengan sukan rugby yang terkemuka di negeri Perak. So saya terpilih untuk mewakili Sekolah Rendah Kebangsaan Seri Selama untuk pergi ke King Edward VII School Taiping. Waktu tu tahun 1999. So waktu tu saya satu RKP 1. Satu rancangan khas premier. Kan saya duduk di Selangor Perak. So bila saya dah terpilih untuk pergi ke sekolah sukan di Sekolah King Edward VII School Taiping tu, so saya ni duduk asrama. So bila duduk asrama ni hantau sajalah. Macam pun tak tahu. Aku ni dulu anak mak, duduk bawah ketiak. Mana boleh berpisah? Kan? Kena sekali berpisah. Minggu pertama orientasi kena duduk kat hostel. Aduh. Kena bubuh cadak sendiri. Kena gantung baju sendiri. Nak kena abuh baju dalam baldi apa semua. Nak kena pergi mandi gonyoh baju sendiri. Aku dah janam dulu semua mak aku yang basuh. Spender aku pun mak aku basuh. Mari kita satu nak kena basuh sendiri. Nah, ya Pak Karim. So, apabila dah habis minggu pertama, aku pergi sekolah. Aku tak boleh tangkap apa yang cikgu mengajar. Aku tak boleh nak fikir apa yang cikgu mengajar. Sepanjang setahun aku sekolah dekat King Edward tu, satu pun tak masuk dalam otak aku, betul? Sebab apa tau? Otak aku dan jiwa aku meronta-ronta untuk pulang ke kampung. Macam lampu tak tahu duduk asrama 2 minggu sekali baru boleh balik. Betul tak? Sama juga di Sekolah Menengah King Edward VII School Taiping ni. Kami duduk asrama 2 minggu sekali balik. Aku ni kalau boleh tiap-tiap minggu aku nak balik. Kan? Lama kelamaan bila 2 minggu sekali balik, kawan-kawan dekat kampung duk racun. Kan? Bila nak balik yang sempoi ni depa duk melepak pot apa semua ni. Depa syok depa sekolah dekat kampung, aku sekolah dekat bandar. Kan? Maklumlah budak sukan. Kira tera lah waktu tu kan. Yang kat kampung aku kira tera. Sekolah sukan tu, King Edward tu, sekolah komputer tu. Tapi mereka tak tahu jiwa aku memberontak nak balik. Tapi tiap-tiap minggu tu aku jenuh duk fikir akal yang betul tak. Aku jenuh duk fikir macam mana aku nak balik. Macam mana aku nak cari jalan nak balik ni. Kena itu hari sekali, tiba-tiba aku dapat satu idea. Idea ni waktu tu lah, kalau aku fikir-fikir balik aku umur 13 tahun, tapi aku boleh buat satu rancangan yang hebat tu. Sehingga aku ditukar sekolah tau. Sekolah pulang ke kampung. Hampa tahu tak apa idea aku dan apa akal aku waktu tu. Umur 13 tahun, babe. Tapi aku ni dah macam director, hampa tahu tak? Aku rasa aku boleh jadi director tu. Kan? Akulah director, akulah pelakon. Hampa tahu tak aku buat macam mana? Ada satu hari tu, minggu yang lepas, minggu pertama aku dah balik. Lepas tu, waktu balik tu, member aku dah janji minggu depan ni ada projek ni. Nak pergi cari ikan lah, gagau. Apa tahu? Gagau apa tahu nak gagau apa? Itulah. Bukan merabah tu, itu kena ada akta jenayah. Ni menggagau. Macam mana aku nak abang tau? Apa cari sendirilah masuk menggagau tu apa? Cari ikan pakai tangan. Susah sangat. Aku member dah duk ajak
duk tunggu kan. Aku kata macam mana aku nak balik ni Otak director mah. Umur 13 tahun aku dah boleh direct filem dah, betul. Dengan pantas otak aku berligar seperti batu cincin lah. Apa lagi? Hampa tahu aku buat apa? Aku buat kena rasuk. Aku buat kena rasuk. Yang syoknya, satu asrama aku percaya, babe. Mereka percaya yang aku ni dirasuk oleh sesuatu syaitan. Tapi mereka tak tahu yang syaitan tu aku. Aku in character, hamba tahu tak? Aku in character dalam lakonan aku sebagai seorang yang kena rasuk tu. Tiba-tiba mereka panggil satu ustaz daripada luar datang. Mereka panggil satu ustaz dari luar datang tu. Waktu mereka nak dalam ustaz tu dalam perjalanan apa semua, aku dengar lah yang mereka duk kata ustaz on the way nak datang, ustaz tu boleh berubat. Aku kena rasuk. Aku dengar lah apa mereka cakap. Lepas tu aku pun dalam hati, aku kena in character ni. Aku kena berlakon betul-betul kena dirasuk ni, seperti cerita kurafat. So aku pun tiba-tiba aku bau semerbak. Aku bau minyak atar. Ustaz tu dah sampai dah. Dengan pantas ustaz tu ambil satu kayu, dia kepit kaki aku dengan kayu. Wallah, Tuhan saja yang tahu bang. Sakit nak mampus boh. Lepas tu, lama ke ustaz tu kepit kaki aku. Aku dalam hati kata, nasib baik aku dalam in character. Kalau tak dia kepit kaki kanan aku. Kalau bukan dalam karakter, kaki kiri aku dah tunggu biar lagi. Sakit bang. Ustaz tu give up. Ustaz tu give up. Syaitan tak mau keluar bang. Lepas tu aku dengar ada satu hamba Allah. Aku rasa member aku kot. Tiba-tiba dia cakap, ustaz, apa kata kita telefon lah ayah dia, suruh ayah dia datang ambil. Dalam hatiku, lah, akhirnya ada seorang hamba Allah yang memahami. Suruh bagi bapak aku datang, suruh ambil aku buat balik. Perjalanan daripada Selangor nak pergi ke Taiping jauh. Kesian bapak aku datang naik Rover Polis, sampai tahu tak. Lepas tu aku dengar perbualan di antara Ustaz Mastur sembang dengan bapak aku. Dia kata, Cik Mat, kalau boleh Cik Mat ambil lah Daan ni buat balik. Waktu tu mak aku pun datang. Sedih lah pula aku bila mak aku macam tu. Tapi aku dalam in character kan. Takkan aku nak senyum kat mak aku, kantoi lah. Tak boleh balik lah aku. Mak aku tengok macam dia berdoa untuk aku, semoga syaitan tu keluar daripada badan aku. Mak aku tak tahu aku yang syaitan. Aku dengar ustaz kata kemas barang. Mak aku nak ambil kunci tu kan, kunci loker aku apa semua. Dandan automatik aku sedar daripada gangguan syaitan. Aku konon-konon tersedar lah. Sebab apa? Aku nak beritahu kat mak aku, kunci loker aku duduk bawah katil aku. Habis kalau aku dalam tengah kena rasuk, macam mana aku nak cakap kunci bawah katil kan? Aku pun tersedar daripada lamunan. Aku pun cakap, kenapa ni? Apa dah berlaku pada aku? Macam movie dalam TV tu. Mereka pun cakap, hang kena rasuk kan, hang kena balik dulu kan, syaitan ni belum keluar habis daripada badan hang. Member aku nasihat aku kan. Aku dalam hati kan, mana-mandai je hang syaitan belum keluar daripada badan aku. Tapi in character punya pasal, okey lah kan. Aku pun tolong mak aku kemas-kemas baju apa semua. Last kali pulanglah aku ke Selangor Perak. Ketika aku dah lepas satu fasa pertama, bawa kena rasuk. Fasa kedua, mak bapak aku datang ambil aku. Fasa ketiga belum final boh. Belum sampai Selangor lagi. Kalau siapa pernah tahu jalan daripada Taiping ke Selangor Perak, jalan Pondok Tanjung. Okey, dalam perjalanan daripada Taiping nak ke Selangor tu, kami kena lintas jalan Pondok Tanjung tau. Jalan tu gelap tu tahu tak. Kono. Aku ingat aku dah selamat tau. Sebenarnya aku belum selamat lagi boh. Aku tak selamat lagi. Aku bila dalam perjalanan dah masuk kawasan Pondok Tanjung, kawasan gelap tu, tiba-tiba bapak aku berhentikan dia punya Land Rover dah. Bapak aku berhentikan Land Rover dia. Bapak aku turun. Betul bapak aku cakap apa tau? Carol, turun jap. Bapak aku menyuruh aku turun daripada Land Rover. Aku berasa sesuatu yang tidak kena pada diriku ini. Lepas tu apa tahu apa bapak aku kata? Carol, turun jap. Aku pun dengan hati yang tak ada rasa serba salah, aku pun turun lah. Bapak aku naik Land Rover, dam, dia tutup pintu. Tinggallah aku seorang diri di tengah-tengah hutan belantara yang tiada lampu gelap gelita. Bapak aku dekat tingkap, selamba dia kata apa? Hai, ingat aku tak tahu ke hang buat kena rasuk. Bapak aku masuk Land Rover, tong belah.
Aku meraung, boh. Pak aku sudah dapat tahu lah. So pengajaran dia dekat sini, jangan sesekali kita menderhaka kepada kedua ibu bapa kita, menipu kedua ibu bapa kita. Sebab apa? Mereka dapat detect, mereka dapat tahu. Sedangkan yang berapa ramai dekat asrama tu, mereka tewas dengan lakonan aku. Tapi ayah aku, seorang ayah yang mendidik dan membesarkan aku, dia dapat tahu aku berlakon. Aku kena tinggal, meraung aku dalam hutan tu. Aku dengar bunyi, rupanya seorang ayah patah balik, pick up anak dia yang telah menipu dirinya. Berakhirlah cerita saya, dan untuk episod kali ini saya akan stop di Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Haji Husin. Kalau hampa nak tahu kisah selanjutnya, stay tune. Saya akan sambung di episod akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow dan subscribe channel Kanda Carol Channel.